Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penonton dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah di kesempatan beberapa minit yang kita ada ni, saya nak berbincang sedikit berkenaan dengan adab ataupun akhlak kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai orang yang ada belajar ilmu agama dan sebagainya. Baik, pertama sekali saya nak pergi tentang perkara yang viral di Facebook dan sebagainya, berkenaan dengan buat video, berkenaan dengan posting kita dan sebagainya, berkenaan dengan perkara-perkara tertentu yang mungkin kadang kita rasa tak bersetuju, tapi mungkin adab dan akhlak kita untuk komen, untuk kita buat posting kita, maka kita perlu jagalah. Itu daripada sudut yang pertama lah sebelum saya detailkan. Baik, yang pertama, yang kedua, bahawa kita nak tengok bahawa apa yang kita postkan itu, pertama sekali daripada aspek sudut kita. Mungkin kita berbeza pendapat dengan sekian-sekian, mungkin sekian-sekian, dan mungkin ada satu ilmu baru yang kita jumpa, maka kita semangat untuk post. Pertama sekali, kita kena pastikan apa yang kita nak postkan itu dia tidak menimbulkan kebimbangan ataupun tidak menimbulkan satu provokasi daripada pihak lain yang mungkin kita rasa betul, tapi dalam masa yang sama mungkin kita ada masalah di sana sini, mungkin kita tak habis ke, ataupun mungkin kita kod tu tak tepat pada tempat dia dan sebagainya. Maka yang ni kita perlu hati-hati. Sebab tu bila mana kita nak post, kita nak dedahkan pada masyarakat satu ilmu baru yang kita jumpa, maka kita kena hati-hati. Saya tegur ataupun saya bincang ini ikhlas daripada semua pihak, sama ada pihak A, B, C dan sebagainya. Maka kita kena pastikan apa yang kita nak postkan itu supaya dia tidak mungkin akan menimbulkan perbalahan dan sebagainya, dan pastikan kita habis untuk kod apa-apa benda perkara yang kita nak bincangkan. Itu yang kedua. Ya, kita balik pada perkara yang pertama tadi berkenaan dengan kita sendiri. Baru-baru ni viral tentang video, tentang macam-macam lagi di Facebook dan sebagainya, menunjukkan bahawa kita tak bersetuju dengan apa yang dinukilkan oleh sekian-sekian, ataupun dengan akhlak seseorang individu tertentu, ataupun dengan perbuatan dia, maka dia tidak boleh untuk kita mencela dia di atas apa yang dia telah lakukan. Yang ini satu saya tengok amat malang bagi penuntut ilmu. Sebab tu saya nampak bahawa kita akhlak kita, kadang-kadang kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang fiqh, kita belajar tentang Quran dan sebagainya, tapi untuk beramal dengan akhlak tu susah. Jadi bagi pandangan saya, diri saya sendiri, tuan-tuan dan sebahagian penuntut ilmu, saya mengharapkan bahawa akhlak kita tu, walaupun dalam keadaan kita rasa kita betul, dalam keadaan kita tegur ataupun mungkin orang tu silap, tapi hendaklah kita tegur dalam keadaan beradab. Posting-posting kita jangan dalam keadaan sinis dan menimbulkan perbalahan, provokasi dan sebagainya. Maka kita akan mencetuskan satu lagi masalah yang besar, iaitu tentang keruntuhan akhlak kita dalam menangani masalah-masalah yang berada di samping kita. Jadi saya menasihatkan pada diri saya dan juga penuntut ilmu supaya bila mana kita nak mungkin bantahan, mungkin macam-macam isu yang berlegar sekitar beberapa hari ni, jadi kita elakkan daripada kita timbulkan satu isu yang kita perli. Mungkin kita kutuk individu tertentu, mungkin kita perli, mungkin kita cerca dia. Saya rasa ini satu benda yang silap besar bagi penuntut ilmu. Bila mana kita berhadapan dengan perkara ini, maka kita menggunakan mulut dan lidah kita yang mungkin kita belajar hadis, belajar fiqh dan sebagainya untuk kita cerca. Ini menghilangkan langsung sikap peribadi yang mulia seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi kita belajar hadis, kita belajar fiqh, belajar tafsir, hendaklah kita amalkan lebih-lebih dalam aspek akhlak. Maka dalam proses untuk kita berbeza pendapat, sama ada dengan sifulan mungkin kita tak setuju dengan sekian-sekian, maka kita kena nyatakan adab yang baik. Jangan kita peli-peli. Mungkin kita nukilkan daripada kitab-kitab sekian, daripada ulama sekian, kita bubuhkan. Ini kita katakan sebagai perbincangan isu untuk menjawab secara jelas tentang bab sekian-sekian. Itu okey, tak ada masalah. Adapun kita perli sekian-sekian, ni sifulan sekian-sekian tak tahu fiqh, sifulan-fulan pula tak tahu hadis, sifulan tak tahu tafsir dan sebagainya, semua tak tahu, maka kita je yang tahu, maka ini masalah. Ini satu benda yang kita perlu elakkan dalam kehidupan kita dalam menuntut ilmu. Mesti menuntut ilmu dengan akhlak dan keadaan yang baik, lebih-lebih lagi bila kita nak tegur satu kesalahan yang ada. Begitu juga saya nak sentuh sikit berkenaan dengan pemerintah. Kadang-kadang ada mungkin kita tak setuju sekian, kita nyatakan memang kita tak setuju, kita nyatakan benda yang kita tak setuju sekian-sekian dengan pemerintah dan sebagainya. Ini pun ada perbincangan yang panjang, tapi kita nyata percakapan kita, apa yang kita tulis, semua ni kadang-kadang kita tengok adalah satu dosa sebenarnya. Kita perasan kita mungkin okey, mungkin kita tegur, mungkin kita sekian, tapi kena pastikan bila mana kita nak post satu benda, pastikan ada tak unsur-unsur perkataan kalimat kita yang membawa sindiran, cecaan, makian ataupun mungkin mengandungi dosa. Kita tengok dulu, kita cek dulu, kemudian baru kita nak post di Facebook dan sebagainya, barulah kemudian kita nak bincang dan sebagainya. Cuma jangan ada unsur-unsur yang boleh menjatuhkan
Kita kata sebagai akhlak kita yang mana kita belajar Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita lebih ke depan dah dalam bab akhlak, dalam bab berbeza pendapat dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita adab dan akhlak yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berbeza pendapat, dalam kita berselisih pendapat dan sebagainya, supaya kita tidak mengeluarkan adab-adab yang buruk, mencela, memaki dan sebagainya. Saya rasa sekadar itu saja. Moga ada manfaat untuk kita semua. Kita kembali kepada sunnah, iaitu sunnah yang besar juga yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan akhlak. Kita baiki akhlak kita. Mungkin ada yang terlepas dari sana sini, mungkin kita rasa tak kena dan sebagainya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita perlu meminta maaf kepada orang tu walaupun kita mungkin tak suka dia, ataupun kita sangat berbeza pendapat dengan dia, kita minta maaf dengan dia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Saya rasa sekadar itu saja. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.